Johari Abdul Hamid lo kata kat orang teruk salah negara diberi bantuan 100 juta apa jadi negara kita ni. Pesalah Ijan Salam, Waalaikumsalam. Nawawi Abdul Wahab, Pantai Merdeka clear, Kedah VSJT. Oh, VS dah sekarang ni. Orang tengok bola Fiq bukan sembang politik Politik tu benda tama. Ni bukan sembang politik sembang politik. Politik ni penting tuan bukan tak penting, dia penting untuk menentu hala tuju sesebuah negara. Ramzan J RGE, Waalaikumsalam. Lubuk Lokman dah marah sebab pindah parti. Bos kau kata Lokman pemimpin terbaik. Apa komen? Ye Ismail Ya, Abdul Ghani, Waalaikumsalam. Lokman pemimpin Ada sikap seorang pemimpin kat dia. Dia badut boleh lah badut boleh lah dia. Jadi dia bukan ni ayak daun semambu pun dia jual. Daun semambu pun dia jual dulu siap buat packaging lagi, buat botol lagi jual semambu. Lepas tu bila dah diterima sebagai ahli orang kata apa? UMNO balik, semua post dia delete. Sebelum ni dia lah duk hasut rakyat. Suruh ambil cengkeh lah suruh pakai sekilo cengkeh suruh. Lepas tu suruh minum air daun semambu lah. Macam-macam lah. Adakah dia seorang pemimpin macam tu? Halmi Musa, Waalaikumsalam. Gear 5, Waalaikumsalam. Hai, diam sikit kat luar tu. Slow sikit TV. Kita nak bercakap kat sini, mereka pun nak terpekik kat keluar. Share tak Gear 5? Lokman ni siapa ya? Dia separuh manusia, separuh tumbuhan digelar sebagai lobak. Lobak ni yang kali merah tuan lobak merah tu. Tu dia lah. Saya pun heran tuan macam mana orang boleh sanjung dia. Dia ni kalau kata orang boleh anggap Lokman ni sebagai pemimpin, maka orang pun boleh anggap juga. Lama tak dengar ayat semambu Kalau orang UMNO boleh anggap Lokman ni seorang pemimpin, makanya saya sendiri pun boleh bertanding kot jadi MP. Hebat lagi daripada Lokman tuan walaupun ada sejarah pelik-pelik sebelum-sebelum ni, hebat lagi daripada dia lah. Dia pandai jual saja, minum mangkak-mangkak tu Fiq tu pasal dia. Hawe Gunema, Waalaikumsalam. Sat lagi. Anugerah tu Sat. Baru lepas makan, baru nak tarik okok spam 2, nak tunggu rakan-rakan berkongsi share ni. FB nak share pula tak boleh, kena block. Atuk Jo mana? Sihat ke? Atuk Jo mungkin dinasihati untuk suruh diam Sat. Dekat-dekat hari mengundi dia boleh pergi maki pula warga Felda. Kata anak haram mungkin mereka suruh dia diam Sat. Kata atuk ni lebih sangat ketum ni, diam Sat Tidak ni merancak lain macam rancak berdosa Muhammad Yuzaid, Fazil Latif. Ramai malam ni mereka baca Yasin kot bagi kemenangan kepada Perikatan Nasional. Tak apa. Yang mana tengok bola tu boleh buka dua, sebelah dengar sini mata tengok bola. Sebab penting tuan tak apa hari lagi kita pun dah masuk, hari ni dah masuk 18 hari bulan. Besok 19, besok pukul 12 malam dah habis masa kempen. Yang ni kita nak tanya juga pada SPR ni, saya nak tanya jugalah. Sebab bila kata sesi kempen secara online ni, Acik Cheng, Waalaikumsalam.
Macam mana mereka nak pastikan esok 19 kan. Esok malam ni pukul 12 malam ni semua akan stop berkempen. Kan? Jadi ada yang duk kongsi banner-banner lagi dan sebagainya. Jadi heran jugalah sebab dia SPR tak silap saya lah, tepat 12 malam masuk hari mengundi dah tidak boleh kempen lah. So macam mana mereka nak kawal benda tu? Acik Cheng, waalaikumsalam. Bola TV berapa? Tak tahu TV berapa. Ya, sahabat saya Muhammad Nur Ismail. PAS habis trooper biar betul, takkan PAS ada trooper kot. Kan? Ni RBA ke apa ni? Guna nama PAS. Jadi tuan-tuan yang ni yang benda yang pelik juga tuan-tuan. Kita tengah duk fikir ni macam mana sebab dia selalunya bila masuk hari mengundi dia dah tak boleh kempen lah. Dia tak boleh kempen lah. Jadi macam mana akta kesalahan pilihan raya ni mereka nak kuat kuasa kan. Jadi susah juga ni sebenarnya dengan SOP SPR yang pelik-pelik ni. Susah juga ni. Yusri, Raya Haji bila? Tak pasti lah. Sebab apa mereka boleh menyamak tuan-tuan. Mereka boleh menyamak. Mereka bubuh baju bersatu. Lepas tu mereka pun kempen. 20 hari bulan tu pun kempen. Bila mereka 20 hari bulan tu kempen, maka mereka akan katalah, oh, orang bersatu langgak dan sebagainya. Baharudin Rahman, waalaikumsalam. So benda ni kita serah pada SPR tuan-tuan. Begitu jugalah dengan SOP ni bila saya duk bincang dengan member-member saya tuan-tuan. Yang mana yang akan turun mengundi di Melaka 20 hari bulan ni, apa yang mereka katakan kan, sebagai contohnya lah, mereka tengah memahami situasi untuk mereka buang undi ni, kempen pula dah untuk mereka buang undi. So mereka bagi tahu mereka yang pengundi luar ni balik bersama dengan keluarga mereka lah, laki bini mengundi kat Melaka. Sebagai contoh lah, laki bini ni mengundi kat Melaka. So mereka ni mempunyai anak-anak yang kecil. So macam manakah situasi tu kan? Dia nak beratok dengan penjarakan sosial lagi. So dekat sini kita nampak SPR punya SOP ni dia akan mengekang rakyat untuk membuang undi lah, apa yang saya nampak. Muhammad Taufik, waalaikumsalam. Dia akan mengekang rakyat untuk membuang undi. Jadi dia tidak menghormati lah demokrasi sebab demokrasi ni secara tafsiran untuk pilihan raya ni maknanya adalah kuasa rakyat untuk menentukan sesuatu sistem pemerintahan. Jadi dia lebih kurang yang nampak sekarang ni macam oligarki. Maknanya hanya sekumpulan kecil saja yang berkuasa, yang menentukan siapakah yang boleh mentadbir negara ataupun negeri. Ini yang kita nampak lah. Sebab kalau amalan demokrasi, dia mesti mengikut kepada orang kata apa, dia punya, dia panggil sebagai guide dia lah. Maknanya demokrasi ni semua orang kena ambil tempat. Sekiranya ada 300,000 orang pengundi, 300,000 orang pengundi, ataupun sekurang-kurangnya 80% daripada pengundi kena ambil tempat dalam proses undi, baru boleh kata sistem demokrasi. Sebab majoriti mengundi. Dia bukan boleh 40% mengundi. 40% mengundi dia bukan lagi dikatakan menghormati sistem demokrasi lah. Zampok yo, waalaikumsalam. Saiful, cak mana Afiq mohon rumah lagi kita pergi tahun tu KK, waalaikumsalam. Fik, kita dulu kuat. UMNO dah tak larat makan rasuah, kita berhenti dulu. Ikut-ikut tu nak makan rasuah lagi. Apa benda ni? Saya tak faham apa dia cakap ni Sebab tuan-tuan, mengikut pada situasi undi awal tu, mereka beritahu kena jarak semeter. So hari mengundi ni ada lebih kurang 300,000 orang mengundi kan kat Melaka kan. Lebih kurang kot asalnya 300,000 rasanya. Rasanya tuan-tuan kalau tersilap mohon tegak lah. Kalau 300,000 orang tuan-tuan, pusat mengundi dah berapa? 25 pusat mengundi. 25 lepas tu bahagi dengan berapa ramai orang nak beratok tuan. Beratok tu semua api sampai ke Pekan Melaka semua bertembung semua. Ni apa mai daripada pusat mengundi mana ni? Pusat mengundi sana tu dia jauhnya beratok. Semeter. Semeter 10 orang dah 100 meter dah. 100 orang dah orang kata apa sekilometer dah. Sekilo dah kan. Jenuh beratok. Hanafi, waalaikumsalam.
Kan? So SPI nak pergi logik sikit lah. Adli Ipun. Salam Fik. Tak nak turun Kelang kan siapa dia ni? Adli siapa dia ya? Adli Ipun. Tak tahu saya bukan duduk di Kelang lah. Saya duduk di Kedah lah ni. Kan? Saya tengok gambar squad mate kot. Adli Ipun. Tak apa nak cam. Rosli Khalid apa betina? 4,000 lebih pengundi. Biar betul 4,000. Kan undi awal pun 11,000 dah jumlah pengundi di Melaka. Takkan Pak ni satu tempat pun berapa puluh ribu dah. Jumlah pengundi di Melaka mesti ratus ribu tuan. Kalau Alok Start pun 80,000 pengundi dia, takkanlah Melaka sikit sangat. Jumlah pengundi Melaka. Ah, 400,000 lebih. 494,000. 494,000 tuan. 400,000 lebih betul ni Ahli 400,000 lebih. Rika Al-Bari, waalaikumsalam. Saudara Syafiq, salam perjuangan kembali teruskan usaha bagi penerangan supaya PPBM 1 diterima rakyat dan Perikatan Nasional di Perang Melaka di PRM Melaka menang bermaruah ya. InsyaAllah saya pun akan turun sekali 20 hari bulan sebab habis besok punya tiket habis jadi habis tu saya ambil 20 lah. Saya ambil 20 pagi tu memang saya dah terbang habis lah. Saya naik flight saya naik mas harap mas tak hilang kot lah. Zaman Najib hilang, zaman Allah ni mungkin tak hilang Razali Rahman, waalaikumsalam. So 400,000 tuan kalau seorang semeter dia ambil je ni lah tuan-tuan kalau seorang semeter 10 orang duk ada dalam 10 orang duk ada 10 meter lah tuan-tuan. 100 orang 100 meter. Mau kata 1,000 orang, mau kalau lah ni apa orang kata apa perlis cakap mau kalau 1,000 orang duk ada sekilo kau. Sekilo juga tuan tak tahulah SPR macam mana mereka buat kerja tak tahu. Tapi saya memang nampak sebab ramai orang cakap itu. Nazri Ahmad, waalaikumsalam. Ramai rakan-rakan yang cakap itu lah sebab isteri mereka mesti nak ambil tempat juga nak mengundi kan. So mereka pun dah beratok lepas tu dia habis mengundi masuk dalam kereta bagi bini dia pula berapa lama dia nak tunggu pula dalam kereta kan. So ramai orang yang duk cakap yang tu lah kan. Kita harapkan esok perjalanan tu lancar maknanya dia kena cepat-cepat lah. Jangan pula petugas tu duk bagi lambat pula. Dia selalunya petugas duk bagi lambat bagi cepat jalan selagi boleh bagi orang kata bagi percepat kan 20 hari bulan ni bagi semua rakyat mengambil tempat. Matahari Senja, waalaikumsalam. Selamat malam pada Sabah Asdin Minin. Jadi berkenaan dengan Sabah ni pun isu juga tadi tuan harum manis sekilo jadi orang kata Sabah pun ada isu juga. Basirun Santiak, waalaikumsalam. Dia sepatutnya tuan-tuan ahli Parlimen Semenanjung ni apabila orang di Sabah dan Sarawak dia bangun untuk tanya berkenaan dengan negeri dia, sepatutnya hak lain tu duduk diam lah kan. Ni duduk masuk campur pula, baling nak masuk campur. Orang itu yang menyebabkan orang di sebelah sana merasakan bahawa mereka ni tidak dihormati. Sepatutnya bila Menteri Kewangan bagi tahu dia kata floor untuk Sabah dan juga Sarawak sepatutnya kena hormat lah. Jadi inilah isu dia BN orang tengah duk tanya tentang Sabah Sarawak dia main-main masuk orang kata mencelah berkenaan dengan getah. Boleh habaq pula isu getah ni lebih penting. Jadi ni yang menyebabkan orang marah. Jadi itulah kita harapkan selepas ni kat dalam Dewan Rakyat ni, sebab semasa penubuhan Malaysia pun dia ada perjanjian maknanya kuota kat dalam Parlimen ni adalah 1/3 untuk Sabah dengan Sarawak. So mereka ada hak mereka bila ada floor mereka makanya kena bagi laluan lah untuk mereka tanya berkenaan dengan orang kata tempat mereka.
Waalaikumsalam Muhammad Azhar. Jadi sepatutnya berlaku macam tu lah. Apa yang saya rasa memang bukan kata ni lah tuan-tuan. Memang kita rasa memang tak puas hati lah tuan-tuan bila orang tengah bertanya walaupun dia pembangkang. Bila dia tengah bertanya, ada pihak lain pula duk mencelah. And seolah-olah macam dia nak ganggu lah untuk menteri untuk jawab. Sebab apa yang kita tahu lah. And sepanjang pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekejap tuan-tuan. Hai. Oh, mesin ni. Sepanjang pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, memang kita tahulah dia memberi keadilan kepada masyarakat ataupun rakyat di negeri Sabah dan juga Sarawak tuan-tuan. Jadi itulah yang kita nak. Sebab sekarang ni kita dekat dengan PRN Sarawak. Itu yang kita nak rakyat orang kata apa, memahami berkenaan dengan belanjawan, berkenaan dengan peruntukan kerajaan dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan. Okey. Okay, tuan-tuan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Basirun Santiang. Waalaikumsalam. Okey, saya tengok review tak naik pun. Mungkin rakan-rakan kita banyak yang duk baca Yasin lagi ni. Hasan SMS di Twin. Okey, apa yang saya nak sebut ni tuan-tuan adalah satu duka cita lah tuan-tuan berkenaan dengan 100 juta ni. So benda ni nasib baiklah Tun Mahathir membocorkan berkenaan dengan 100 juta. Apa yang rakyat perlu fahami sekarang ini adalah rakyat tengah susah. Ekonomi pun baru nak buka dan sebagainya. Dan apa tujuan Perdana Menteri ataupun Jabatan Perdana Menteri memberi penghargaan dekat Najib Razak ni 100 juta. Nak bagi rumah dengan tanah. Sedangkan dialah yang menjual tanah Rizal Melayu. Dialah yang jual semua kem tentera dan sebagainya. Dan dia jugalah perompak dan juga penyamun negara. Macam mana seseorang yang telah ambil duit rakyat boleh pula Perdana Menteri buat keputusan untuk ambil duit rakyat, tambah lagi bagi kat dia 100 juta. Dan apa yang perlu pemimpin-pemimpin ni tahu adalah wang negara ni adalah duit rakyat. Bukan ikut suka mereka nak bagi kat kroni mereka dan sebagainya. Bukan ikut suka mereka nak bagi kat Najib, nak bagi kat Zahid Hamidi. Bukan ikut suka, ni adalah duit rakyat. Bila duit rakyat, maka perlulah dia kena menyemak semula. Bagaimanakah seorang yang telah mencuri duit negara boleh pula membuat orang kata apa, permohonan untuk mendapatkan orang kata apa, penghargaan sebidang tanah rumah yang bernilai lebih kurang 100 juta ringgit. So benda ni amat tidak boleh diterima oleh rakyat seluruh negara. Memang tidak boleh diterima langsung. Seorang yang lari daripada cukai, dia tidak membayar cukai. Apa saya pun tak tahulah Perdana Menteri ni macam mana. Najib ni tak bayar cukai. Dan duit 100 juta yang bagi dekat Najib ni adalah duit cukai rakyat. Rakyat bayar cukai, dia tak bayar cukai, dia dapat pula 100 juta duit rakyat. Mana boleh macam ni? Ini adalah perkara yang memalukan. Amat memalukan negara kita lah. Kalau negara luar dengar, dia kata apa? Pemimpin Malaysia ni bodoh. Pemimpin Malaysia ni akal tak ada. Pemimpin Malaysia kaldai semua. Semua kaldai. Kalau pemimpin luar negara membacalah berkenaan dengan Najib ni, boleh request pula 100 juta. Sebab itulah seluruh dunia gelak kepada orang Malaysia. Dia kata apa? Rakyat Malaysia ni bodoh, mangkak. Walaupun pemimpin mereka ni ambil hak mereka, walaupun mereka ni dikerah macam hamba dan disuruh bekerja dan disuruh membayar cukai, tetapi pemimpin mereka ni menggunakan hasil peluh mereka ni ikut suka hati mereka. Bagi peruntukan 100 juta, apa relevannya bagi peruntukan kat Najib 100 juta di saat rakyat tengah susah? Akal tak ada ke? Berapa ramai lagi rakyat yang menganggur? 1 million lebih rakyat yang belum ada pekerjaan. Berapa ramai graduasi universiti yang masih belum dapat kerja?
Berapa ramai lagi orang yang hilang kerja sewaktu pandemik ni? Berapa ramai usahawan-usahawan yang terpaksa gulung tikar sebabkan pandemik ni? Kenapa boleh bagi dekat ni si Malaun ni Sekok ni pergi bagi 100 juta? Kena duit kerajaan ni yang dimasukkan ke dalam wang yang dikumpulkan ni, wang yang disatukan ni, datangnya adalah daripada rakyat. Rakyat kena macam-macam cukai. Kena bayar cukai pendapatan, cukai SST, macam-macam cukai rakyat kena bayar. Dan apabila wang yang dikumpulkan tu daripada rakyat ni, maka Perdana Menteri ikut suka buat keputusan. Bagilah kat Najib 100 juta, sign bagi dia 100 juta. Bagi kat dia tanah. Dan tanah yang nak bagi kat Najib ni, dia nak ambil dekat mana? Dia kena menggunakan tanah kerajaan untuk bagi pada Najib Razak. Tanah kerajaan ni hak rakyat dah. Hak rakyat lah. Ambil pula tanah bagi dekat si penyamun ni. Apa nak jadi dengan Malaysia kita, tuan-tuan? Pemimpin-pemimpin kita ni bersuara lah sikit. Benda ni memang tidak boleh diterima. Rakyat ni, duit rakyat ni. Hampa duduk di atas, dapat jawatan, berdapat duit, bertutup mulut. Ni duit rakyat, lepas tu duduk sembang. Oh, demi rakyat, demi rakyat. Nak integriti, apa semua segala ni. Kena bersuara lah. Yang pembangkang pun lebih kurang juga. Ingatkan dia tak mau menyokong bajet lepas tahu Najib terima 100 juta. Bila undi ya terus lulus. Kita pun lah. Habis tu duduk bising tentang 100 juta tu untuk tujuan apa? Jadi rakyat boleh melihat sendiri hari ni, orang-orang politik ni, yang duduk kat atas ni, yang dijadikan wakil ni, semuanya bewak semua. Nampak bangkai makan. Bukan semualah, segelintir. Lepas tu ada seorang mamak tu lah daripada Haling tu kan. Dia pula bangun. Dia pula jawab kan. Dia kata, tu hak duk tanya tu pun, Tun Mahathir tu dia kata apa? Dia pun anak dia semua kaya dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak katalah, manusia ni dia ada orang kata apa, dia punya sifat peribadi dia akan memberi kelebihan dekat darah daging dia sendiri. Ling Kit Siang, dia turun kat siapa Ling Kit Siang? Dia turun dekat Ling Guang Eng. Anwar Ibrahim, dia turun dekat Nurul Izzah. Mahathir, dia turun dekat anak dia. Lepas tu mana lagi? Tun Razak, dia turun dekat Najib. Itu adalah perkara biasa. Dan sekiranya dia gunakan duit kerajaan untuk memberi modal berbayar dekat anak dia. Sebagai contohnya, anak dia buka company, lepas tu dia bagi injection and fund untuk anak dia berniaga lah sebagai contohnya. Lepas tu perniagaan dia tu berjaya, membawa ulangan dekat kerajaan dan boleh membina peluang pekerjaan. Tak ada masalah. Rakyat dia tak berapa nak bising sangat lah. Bukan kata kita nak backup Tun orang kata dan sebagainya. Tapi benda ni rakyat tak berapa nak kisah sangat. Benda ni memang salah, tetap menyalahi juga kan. Orang kata bila dia bagi kepada anak dia sendiri. Tetapi bila berjaya, rakyat diam lah. Yang jadi masalah ni bila fail lah. Bila fail, rakyat bising lah sebab guna duit rakyat. Wang negara ni duit rakyat. Yang jadi masalah pemimpin UMNO ni, hak sekarang ni lah tuan-tuan. Bukan hak zaman dulu. Hak sekarang ni lah. Masalah sekarang ni, ambil duit simpan dalam rumah. Simpan bawah tangga. Ambil 100 juta, 500 juta, 1 bilion, 2 bilion. Ambil simpan dalam rumah. Ambil, pergi luar negara shopping. Ambil, beli handbag. Ambil, pergi beli kereta banyak-banyak. Yang ni rakyat marah sebab tu duit rakyat. Hampa buat duit rakyat macam mesin ATM untuk hampa sendiri. Yang ni lah rakyat marah. Sekiranya mereka ambil bagi ke anak mereka tu, injek masuk fund untuk dia buat bisnes. Bisnes tu membawa pulangan yang baik untuk negara. Ada masalah apa? Dia tidak menjadi tak logik bagi akal lasu dek apa benda ni. Orang kata tak boleh nak diterima.
Dekat mana tadi ya? Yang orang kata apa? Bila mereka ambil duit ni, mereka simpan kat dalam rumah. Yang ni yang rakyat marah. Rakyat marah sangat. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku sekarang ni. Macam Zahid Hamidi. Apa dia buat? Dia himpun duit derma awam. Lepas tu apa lagi? Dia ambil peruntukan kerajaan. Dia beli hotel. Dia beli hotel. Dia bagi kat anak dia. Dia beli kereta. Berapa puluh biji kereta dia, tuan? Kereta motor besar. Berapa puluh biji. Dia pergi repair banglo. Dia pergi beli banglo untuk keluarga dia. 2 biji, tuan. 20 juta. Dia bayar gangster 1 juta. Yang ni yang rakyat marah sebab gunakan duit rakyat. Macam tu juga dengan Najib. Ambil simpan kat dalam rumah. Simpan kat sana, simpan kat sini. 500 juta, 600 juta. So, duit rakyat ni mereka gunakan untuk mereka bermewah-mewah. Nak beli beg Hermes. Nak beli macam-macam lah. Nak beli kereta besar-besar. Nak pakai Lamborghini. Nak pakai Ferrari. Gunakan duit rakyat. Ini yang rakyat marah. Ini yang rakyat marah. Orang kata apa sekarang ni? So, persoalan bila Aziz Rahim ni, Mamak Haling ni bercakap berkenaan dengan benda tu, dia seolah-olah membenarkan pemimpin UMNO buat macam tu. Memanglah dia sekali pun buat macam tu juga. Memanglah dia benarkan. So, dia seolah-olah dia benarkan pemimpin politik ni untuk menggunakan wang negara ni, ikut suka dia. Dia nak pergi belanja kat luar negeri kan? Dia nak pergi cuti kat London kan? Kat France kan? Ikut suka dia. Ini rakyat tidak boleh terima, tuan-tuan. Rakyat tak boleh terima benda ni. Sebab rakyat penat kerja. Yang duk tengok Allah ni, tuan-tuan. Berapa ramai yang kerja yang bayar cukai? Marah, tuan-tuan. Rakyat marah. Rakyat penat. Kerja dengan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hampa ikut suka ya. Hampa ikut suka ya belanja duit negara macam harta mak bapak hampa. Memang babi pemimpin macam ni. Saya cakap terus terang, tuan-tuan. Mereka ni memang babi. Lepas tu nak ambil duit rakyat pula 100 juta pula nak ambil. Memang bangsa babi pun ni. Dengan muka tak tahu malu. Bukan kita nak hina mereka. Tapi kita marah sebab tu duit kita. Bukan duit mak bapak mereka. Bukan duit nenek moyang mereka. Duit kita. Kita bayar cukai. Dia lari cukai. Rakyat bayar cukai, dia lari cukai, dia dapat pula wang penghargaan 100 juta. Ya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan, bukan sikit, tuan-tuan. 100 juta ni banyak. Rakyat ada yang bankrupt. Yang bankrupt sekarang ni. Yang perniagaan dia terpaksa ditutup. Yang rumah dia kena lelong. Yang kereta dia kena tarik dan sebagainya. Lepas tu boleh pula kerajaan dengan sifat barwa dan babinya boleh pula pergi bagi dekat dia ni 100 juta. Saya dengar, tuan-tuan, masa dibahaskan kat Dewan Rakyat tadi, hati ni marah gila, tuan-tuan. Marah dah rasa kecewa. Bila ada pula pemimpin yang boleh sokong pula bajet. Allah, lagi-lagi kita kata lah, duk sembang kata, marah kita ingatkan marah. Tak sokong lah kan bajet kan. Sokong pula. Lepas tu, di Pakatan Harapan, dia minta apa? Dia minta peruntukan sign MOU dipercepatkan. Sebab dapat duit. Pakatan Harapan pun barwa juga. Macam dengan Barisan Nasional juga. Lebih kurang sama juga. Dapat duit ya sokong lah. Lepas, sebab tu habis tu, Aziz Rahim, dia ucap apa? Dia kata, thanks dekat EAP, EKR dengan PAN ni semua. Sebab apa? Sebab menepati janji. Kepala bapak ada janji. Hang bagi duit memanglah. Adakah rakyat nak pemimpin ataupun wakil yang macam tu? Minta penjelasan Fik. Kenapa PN dan PAS tidak bangkit dalam parlimen tentang 100 juta? Sebiji beg hangan sama dengan 10 biji buah rumah PPRT. Apa punya gila babi. Betul ya? Tuan lah sikit isu hadiah kepada Najib Razak yang telah dibahaskan. Itulah 100 juta tu lah ni. Kita tengah duk membahaskan ni. Abang Fazil Rokan Utara. Manusia yang paling bodoh dalam dunia adalah rakyat di negara Malaysia kot. Hak ni betul ya. Hak ni saya setuju. Ajika Shah Alam, yang ni saya setuju dengan kenyataan ni. Saya terpaksa setuju.
Depa ni babi. Hari babi. Ni. Ini kenyataan ni saya setuju Haji Shah Alam ni. Saya amat setuju dengan kenyataan ni. Persoalan adalah jemaah Menteri Kabinet dikatakan telah bersetuju untuk hadiah tersebut mengikut jawapan yang diberikan oleh Menteri Kewangan petang tadi. Perlu ingat jemaah Menteri Kabinet ada juga PAS satu. Jawapan daripada Menteri MOF adalah dia mendapat kelulusan daripada JPM dan dimaklumkan kepada Kabinet. So apa yang rakyat duk menunggu sekarang ni adalah mana pemimpin yang nak bersuara berkenaan dengan 100 juta. Hak kisahlah daripada mana pun, hampa kena bangkitlah tahan maruah PN ke, yang PH ni kita tahu dah menyokong ni penuh. Yang PM pun kena bangkitlah petikai. Esok hang masuk dalam hubung, esok hang kena tanya juga. Waktu hidup hang duk rasa macam hang hebat, tak apalah, boleh ada kuasa, boleh ada duit. Esok hang mati, benda sama juga tanya. Siapa setuju nak bagi dekat penyamun 100 juta. Sebab dia dapat juga duit 10 juta sebagai contoh. Tu dia setuju. Esok mampu lah dalam kubur. Jawab dalam kubur. Duk sembang usaha agama berdekah-dekah sangat. Lepas tu pergi sokong ambil orang kata apa menyamun harta rakyat. Rakyat marah sekejap Yafi. Kena gula sekilo. Kain plekat selai senyap. Tu masalah rakyat Malaysia ni. Tu masalah rakyat Malaysia, tu masalah tu bukan kita nak hina tuan. Kita tengok abang kita tu dia hebat. Manusia yang paling bodoh dalam dunia ni adalah rakyat di negara Malaysia. Tidak dapat dinafikan tuan, tidak dapat dinafikan. Sebab apa? Dekat negara luar tuan, sekiranya ada macam ni guna duit rakyat 100 juta weh. Depa dah berhimpun dah. Depa dah berhimpun dah tuan, dah buat rusuhan dah, marah kerajaan. Rakyat Malaysia tak apa, tak ada masalah apa. Rakyat boleh kerja, bayar cukai. Rakyat pun bayarlah cukai tiap tahun. Rakyat pun hak beli kereta pun nak kena fikir cukup tak lepas tak nak bayar bulan. Nak beli rumah pun kena bincang dengan bini, cek tengok lepas tu hang punya gaji hang berapa, cek dengan bini. Depa tak ada, depa minta, depa cek berapa atas duit duit cukai untuk tahun ni berapa. Depa cek ni boleh ambil sikit ni 100 juta. Depa pun belilah rumah macam istana. Rakyat duk jadi macam barwa kat bawah. Nak buat je dah rakyat Malaysia nak macam tu. Rakyat Malaysia nak itu sebab tu bila Hajib dia turun semua duk sambut dia. Bosku! Cium dia, cium jari dia. Orang Melayu kita macam mana tuan? Orang Melayu kita boleh jumpa YB macam mana? Ni, dia pegang ujung ni. YB Melayu macam mana style dia tuan? YB Melayu macam mana? YB China kan, India kan, depa akan suar macam ni kan. YB Melayu macam mana? YB Melayu dia akan suar macam ni kan. Sebab apa YB Melayu suar macam ni? YB bila kita jumpa depa macam mana? Depa suar macam mana? Depa suar macam ni kan. Sebab apa depa suar macam ni? Sebab depa tahu dah orang Melayu kita akan main pegang, tarik main tu. Mak tu dia suar macam tu. Mana ada dia suar macam ni? Tak ada. Tak ada dia suar macam ni. Dia tahu dah dia pun suar macam ni. Tu dia orang kita. Mulut berak-erak ni. Tok Jeep. Hidup Tok Jeep. Dia cium. Jadi bodoh. Tu kata dia masalah dia. Orang kita tak buka. Dia tak buka orang kata apa, dia punya pemikiran dia. Dia tak buka. Itu masalah dia. Tu yang Najib turun pun macam mana. Najib suar macam ni. Hamba-hamba aku jilat aku punya jari. Lepas tu hamba-hamba pun bos. Jadi bodoh. Nak buat macam mana ada orang kita suka untuk orang kata apa, jadi bodoh. Nak buat macam mana? Tak cukup 3 saksi dan dibicarakan belum boleh cakap betul dikira fitnah. Tu dia. Bukti ada. Nak saksi tak mana saya akan ke Melaka esok. Sebelum ini dah pergi sana. Esok pergi grup motor. 20 hari bulan dah kita pergi Abang Mazil. Arwah Tok Guru Nek Aziz adalah pemimpin yang terbaik. Esok hangpa pergi Melaka esok. Hangpa sedialah. Mana orang-orang yang terkenal sikit esok. Suar macam ni. Suar macam ni. Mereka akan main pegang. Berebut ni tuan. Berebut nak jilat ni. Macam cium apa?
Yang pergi kat Mekah tu. Berebut orang Melayu kita tu. And dah tahu dah dia tu penyamun. Berebut ni. Macam nak pi cium apa? Batu Hajarul, apa nama? Batu yang kat Mekah tu lah. Oh, berebut tu. And apa? UTK kena pegang macam ni. Oh, nak pi tu. Nak suar, nak cium. Nak cium tangan tu. Padahal tangan tu dia bau taik tu. Perasuah. Bau taik, najis, rasuah. Cium orang kita. Tak ada. Maruah tak ada. Malu. Kita tengok pun sedih. Dizo, Waalaikumsalam. Dizo, kalau Tok Jip hungin jubak pun mereka jilat. Betul? Lubang jubak pun mereka boleh cuci pakai lidah. Mereka boleh cuci guna lidah, tuan. Jenis-jenis ni. Tapi tu lah kita, orang kata apa, kesian lah kepada orang kita, tuan. Patutnya orang kita kena buka mata lah, kan? Khususnya rakyat di Melaka, kan? Mat marah pula dah, kan? Khususnya rakyat di Melaka. Rakyat di Melaka kena ni lah, tuan. Kena buka mata, kena tengok sendiri, tuan. Ni apa tulis panjang-panjang sangat ni? Terbaik Fik, orang kata apa? Rakyat di Melaka kena tengok lah, tuan. Duit rakyat diambilnya 100 juta. Diambilnya 100 juta, dibaginya kepada dia. Inilah masa rakyat lah ni. Batu Hajarul Aswad, ayah Maria Hassan, Jadi orang kata apa, tuan? Apa nama ni? Inilah masanya. Inilah masanya untuk rakyat nak balas dendam kat mereka. Nak balas dendam kat mereka, nak lawan kat mereka ni macam mana, tuan? Nak lawan kat mereka atas undi. Atas undi saja nak boleh orang kata apa? Berlawan dengan mereka. Ni siapa ni masuk ni? RBA masuk banyak sangat ni. Ni semua hak geng-geng jilat rumah ni. Ni semua geng-geng jilat dekat mai ni. Berjemaah mai geng jilat. Geng jilat lubang jubak ni memang dia marah, tuan. Geng-geng jilat batu kat Mekah pun tak tahu nak abang. Cukup lah bro. Saya tahu saja je saya nak sebut tu tak boleh tu. Saya abang kata saya tak ni. Saya A tu susah nak sebut. Hajratul Aswad tu saya tahu kan. Bukan saya tak tahu. Jadi saya nak sebut tu susah. Jadi saya kata lah batu tu nama apa. Jadi orang kat Melaka ni, rakyat ni, tuan-tuan, dia nak balas dendam ni hanya ada orang kata apa, mengundi lah. Dia bukan boleh pergi buh menampak dengan orang tua tu. Dia bukan boleh pergi buh penyepak. Tak boleh. Saya kena tangkap lagi. Jadi apa yang rakyat di Melaka boleh buat ni, nak balas dendam ni. Balas dendam macam mana, tuan-tuan? Kita merayulah kepada orang Melaka ni. Tolonglah balas dendam ni. Balas dendam kat mereka. Tolonglah balas dendam kat mereka. Biar mereka ni jatuh. Biar mereka ni tersungkur. Buat apalah orang Melayu kita ni nak pi, orang kata apa, nak pi jadi macam orang kata apa, macam dengan hamba abdi mereka ni nak buat apa? Nak buat apa, tuan-tuan? Sebab itulah orang hina orang Melayu. Orang hina orang Melayu sebab apa? Orang hina orang Melayu ni sebab apa, tuan-tuan? Orang hina orang Melayu ni kerana mereka tengok orang Melayu ni dihambakan oleh orang-orang politik. Sebab itu orang hina orang Melayu. Orang Melayu ni boleh berjaya, bukan tak boleh berjaya. Tapi masalahnya, ni yang jilat ramai. Bukanlah minda sikit, tuan-tuan. Tengoklah ni, orang kata apa, persekitaran kita. Lihat, tuan-tuan. Lihat dekat sekeliling kita apa yang berlaku. Apa yang mereka buat. Duit anak yatim dengan ibu tunggal pun mereka cekau. Ini hadut kata kat kita ni. Gagak apa ni. Tak apa lagi, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya bukan kita duk pergi rembat duit masjid. Bukan kita duk pergi rembat duit anak yatim dengan ibu tunggal. Pemimpin mereka ni, tuan-tuan. Duit masjid, duit anak ibu tunggal, duit anak yatim pun dia balut. Itukah yang rakyat nak angkat? Itukah rakyat nak bawa orang kata apa, pemimpin mereka ni naik? Rakyat kena fikir sendirilah, tuan-tuan. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan gambar rauk mana. Perut dia, tuan-tuan, tengok perut dia macam mana. Bukan kita nak kata lah, tuan-tuan. Mana saya simpan, saya buang lah. Perut dia geli, tengok, tuan. Sebab apa? Makan rasuah banyak.
UMNO tetap teruskan kesinambungan janji-janji yang akan mengawal aset-aset rakyat. Ya, betul ya. Yang minta 100 juta ni bukan fitnah ya. Tengku Zafrul dah sahkan. Betul ya. Ini betul. Kan? Memang kita ada link akhbar pun ada juga. Bukan kita nak bohong memang. Kan? Apa kurang yang cakap tu pun kuat jilat. Kuat jilat atas mana. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Jumpa pilah siapa saya takkan cium tangannya. Tak ada masa saya nak cium tangan lah. Hantar kira lah dia ni timbalan presiden kah daripada dulu. Saya takkan pipi cium tangannya. Tak ada punya. Saya suar macam tu ya. Hang suar kat aku macam ni, aku belah buat tak tahu. Saya daripada dulu tanyalah siapa pun yang hepa ni pernah kenal lah. Hak pernah ikut lama daripada tahun 2012. Daripada tahun 2018. Dia pun tahu. Saya takkan cium ya. Hang mai pilah hang menteri ke, hang timbalan menteri ke, hang siapa ke, aku takkan pipi. Takkan ya, saya takkan biar tu. Saya bukan jenis orang macam tu lah. Kalau orang UMNO je. UMNO memang style saya tahu. Dia style Jepun. Tunduk. Dia style Jepun. Dia Jepun hanya tunduk je. UMNO dia tak tunduk. Dia macam ni. Dia jilat. Jilat kan. Lepas tu pemimpin dia masuk dalam kereta tu dia. Harum bau semerbak macam-macam ayat liok meh. Macam-macam ayat liok meh. Waalaikumsalam Muhammad Nayan tangan Tok Guru cium tak apa Afiq. Kalau tangan macam duk belajar tu memang kita cium lah. Mak punya tangan kan, bapak punya tangan kan kita cium lah. Kalau orang lain tak ada masalah. Dan saya tak nak pergi cium tangan dia, sorry tak ada masa. Nak membodek tu biasalah. Kita duk kata dia hidup Datuk semua tu biasalah. Kalau kata nak pergi nak cium semua ni tak ada. Ni Hazwan Hizir masuk Pihak Istana Johor berbesar hati mengambil anak yatim 1,000 orang sebagai anak angkat. Anak yatim yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19. Sewajarnya wang kerajaan digunakan untuk golongan begini daripada dibazirkan kepada perkara lain. Ya, saya setuju. Saya setuju. 100 juta ni bukan nilai yang kecil. 100 juta ni adalah satu nilai yang amat besar. Yang dibazirkan begitu sahaja. Tanah ni. Ini kena fikir ni. 100 juta ni termasuk dengan rumah dan juga tanah. Tanah ni bukan kerajaan dia nak pergi beli. Dia akan bagi tanah kerajaan kat Najib Razak. Dah rugilah orang kata apa tanah kerajaan. Nampak tak tuan-tuan? Waalaikumsalam. Hekong hangah jap tak apa Habib, kita cakap berdasarkan bukti dan fakta. Ya betul kita cakap berdasarkan bukti dan fakta. Kita bukan main-main. Kita cakap ni sebab kita ni menjiwai rakyat tuan-tuan. Jiwa rakyat tu ada kat kita. Bukan macam mereka cakap ni kerana mereka nak menangkan hati mereka. Kita tak ada. Kita bagi tahu terus terang. Kalau pemimpin Perikatan Nasional pun yang tak bersuara tentang 100 juta ni, kita tentang mereka. Kita tentang mereka. Bukan atau kita nak duduk diam saja. Tak ada. Ni hak rakyat. Fik, Tok Mat Hassan cakap hanya UMNO yang pandai takbir Melaka. PH pemusnah, PN kerajaan gagal. Mereka je boleh buat segalanya. Betul lah. Mereka je penyamun paling besar pun kat Malaysia ni. Mereka dengan Pakatan Harapan lah penyamun paling besar ni. BN dengan PH ni lebih kurang sama ya tuan-tuan. BN dengan PH ni lebih kurang ya. Penyamun ni penyamun tuan-tuan. Dua. Pergi tengok sendiri. Selangor, Pulau Pinang. Apa benda yang mereka buat? Mereka enjoy dengan harta negeri. Mereka enjoy dengan harta rakyat. Kereta pakai mahal-mahal macam-macam lah mereka buat. UMNO sama. Sama ya. Dua, orang kata apa, 2 kali 5. Apa nama ni ya. Ni semua. Sama ya. PH dengan BN ni sama. Lebih kurang sama. Dia memang cerdik. Cerdik untuk ambil harta rakyat. Lokman tengah lah mampu fikir dia. Bukan nak hina orang Melayu Fik, tapi hakikat orang Melayu mudah lupa apa yang berlaku hangat-hangat tai ayam. Sebab tu tuan-tuan, dia Melayu ni kan, bila orang sebut tentang sumpah Melayu, orang sebut tentang sejarah, kena baca. Dia bukan duduk kat bendera UMNO tu. Orang Melayu kita ni yang saya tengok lah, saya pergi jumpa siapa-siapa pula, tua muda serupa ya fikir sama.
Kita kena sokong UMNO sebab UMNO ni lah bagi kita merdeka. UMNO ni lah bagi kita sekolah. UMNO ni lah bagi kita masuk universiti. Semua sama. Pergi tanya siapa pun sama. Pemikiran semua serupa yang tu lapuk. Tak boleh macam tu. Kita kena baca. Ya betul pada zaman tu sebab apa pemimpin tu buat macam tu. Kena baca matlamat UMNO ni apa benda. Sumpah Melayu ni apa benda yang semalam kita bahaskan semalam. Sumpah Melayu ni apa benda. Kena baca lah. Bila baca, lepas tu pergi nilai sendiri lah tengok. Mereka buat tak? Mereka buat ataupun tak? Kan? Sekiranya mereka tak buat. Ini duk pegang apa lagi? Duk kena bohong mereka. Kena cin dengan mereka. Duk sebut tentang Melayu. Mereka ni yang musnahkan orang Melayu. Duk sebut tentang Melayu. Mereka ni lah yang tindas orang Melayu, tuan-tuan. Duk sebut tentang Melayu. Mereka ni lah yang ambil harta orang Melayu. Mereka ni lah yang menyamun duit ringgit orang Melayu. Bukan orang lain. Malah orang Sintuk ni juga. Habis tu Melayu tak mana? Melayu nak jual saja. Jual Melayu. Orang kata apa? Orang Melayu ni macam apa? Aldai akak semua. Kan kena jual. Kan semua orang kata apa? Buka kandang semua lari pi. Mek you know. Mek pula dah apa? Kaldai bunyi macam mana? Kan? Orang Melayu semua macam tu. Orang Melayu kena guna akal lah tuan-tuan. Kena guna akal, kena guna otak. Jangan duk percaya dekat ni. Presiden UMNO ni tuan-tuan Melayu ke dia? Presiden UMNO ni. Dia ni Indonesia tau. Melayu mengikut penafsiran kepada tanah Melayu adalah Melayu yang lahir di tanah Melayu. Tanah Melayu ni dekat mana? Daripada Perlis hinggalah ke Johor. Itu tanah Melayu. Kalau dia Melayu Filipina ke, dia Melayu Myanmar ke, dia Melayu Indonesia ke, dia Indonesia. Presiden UMNO Indonesia. Dia orang Indonesia. Tapi sokong. Ini adalah perjuangan Melayu. Melayu pula bapak dia, perjuangan Melayu. Dia lah yang ambil hak-hak orang Melayu, nak sembang tentang orang Melayu. Babi semua ni. Babi, tak payah duk jual lah tentang nama orang Melayu. Buat sakit hati orang Melayu lah. Buat sakit hati lah tuan-tuan. Kita ni, kalau ada kuasa, macam standing mereka juga tuan-tuan. Kita piduk depan mereka tuan-tuan. Kita ludah muka mereka tu. Kita ludah muka mereka sebab apa? Hina. Sikap yang terhina. Macam tu juga dengan PH pun. Habis tu, tak ramai anak muda pergi kat PH. Anak muda hari ni, bila tanya mereka, jawapan mudah ya. Apa benda hak istimewa orang Melayu ni? Semua orang UMNO ya. Orang UMNO je yang istimewa ya. Bukan orang Melayu semua istimewa pun. Hak istimewa orang UMNO ni hanya, hak istimewa orang Melayu ni hanya untuk UMNO saja. UMNO je dapat kelebihan. Anak-beranak mereka pakai kereta banglo, pakai kereta besar-besar, pakai duduk rumah banglo, pakai kereta besar-besar, walaupun akal macam dengan lembu. Rakyat tengok benda ni, orang muda tengok. Sebab tu, kalau kita pergi tanya orang muda semua, mereka kata sendiri, yang melingkupkan benda ni adalah pemimpin UMNO sekarang. Sebab tu rakyat menolak mereka, sebab mereka lah yang merosakkan Sumpah Melayu. Mereka lah yang merosakkan Ikrar Melayu. Mereka lah yang merosakkan perlembagaan. Mereka ni adalah parasit. Orang kata apa? Pengkhianat. Orang kata apa? Di kalangan orang Melayu. Dia yang betul-betul buat ni tuan-tuan, yang kita nampak lah. Yang betul-betul ikhlas buat kerja ni Tan Sri Muhyiddin Yassin je. Sebab tu bila Tan Sri hilang kedudukan sebagai Perdana Menteri, ramai orang yang kecewa. Orang dah tahu dah tuan-tuan. Sebab itu rakyat minta pilihan raya. Sebab rakyat dah nampak dah perangai orang UMNO ni macam mana. Rakyat dah nampak dah mereka ni akan berunding dengan PH, mereka unding dengan EAP dan sebagainya untuk mempertahankan jawatan mereka. Rakyat dah nampak dah benda ni semua.
Kan, Syahidan ni duk habis kuat tentang tekan butang tu. Lah apa ada sangat tekan butang tu, dia bukan menyamun duit rakyat. Hang tengoklah pemimpin hang yang menyamun duit rakyat tu, berbilion-bilion ringgit duit rakyat macam orang bodoh. Ni pun sama juga macam orang bodoh, Khaldai Akak. Kan, saya setuju sangat sudah tiba masanya Perikatan Nasional menarik sokongan di dalam kerajaan. Kini tidak perlu dipertanggungjawabkan dengan isu-isu yang berlaku dalam kerajaan. Betul? Kan? Betul ya? Memang kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni dah kena tarik dah. Kan? Memang dah kena orang kata apa? Dah kena resign semua dah. Sebab masalah teruk tuan, liability dia banyak. Dengan bagi 100 juta dengan membebaskan pemimpin mereka dekat mahkamah. Memang teruk tuan memang ni. Perangai Malaun Sintuk pun ada yang nak sokong. Tu pasal dia. Orang macam mereka ni yang bangang-bangang ni tu yang sokong tu. Kan? Mereka ni boleh lah tuan-tuan. Mungkin lah mereka ni duduk mengharap apa orang kata apa. Orang kata apa projek UMNO ni macam Syahidan Idan ni. Duit itu yang dia sokong tu. Kan? Ini tuan-tuan. Soalan paling mudah sekali tuan-tuan. Kan? Kepada saudara Syahidan ni. Soalan paling mudah kita nak tanya. Buktikan UMNO jaga orang Melayu. Buktikan apa yang UMNO jaga orang Melayu. Ini kita nak tahu. Buktikan UMNO melindungi hak keistimewaan orang Melayu. Buktikan UMNO melindungi rizak-rizak Melayu. Boleh bukti tak? Jangan nak sembang saja. Buktikan. Bagi hujah. Mana fakta? Mana fakta? UMNO sekarang ni di bawah Najib Razak dengan Zahid Hamidi ni yang mengatakan jaga Islam, jaga Melayu. Bagi fakta kat kita, duk sembang apa, duk maki kita apa semua, buat apa tak guna. Mai ceritalah bang kata UMNO tu bagus. Ceritalah kata UMNO buat ni demi orang Melayu. Apa benar? UMNO yang lah ni bukan hak dulu. Hak lah ni. Kita nak tanya, ni duk cerita tentang Tunku Abdul Rahman. Buat apa ni cerita Zahid Hamidi ni? Cerita saya Hamidi, cerita mai kat kita. Kita nak dengar. Ni, kita dah mula nak marah ni. Nak marah tengok, lancar saya cakap. Ini yang kita nak tahu ni. Cerita mai. Soalan mudah kita bagi. Bukan susah pun. Bagi kat kita bukti UMNO jaga orang Melayu. Tarik Fi. Jangan tak tarik kita buat lain baru mereka tahu. Ya betul ya. Nak ambil tanda tangan JKK pun ada 2 salah. Masa Najib Lufiq sebab dia kira parti ya. Allah bukan takat tanda tangan JKK ya tuan-tuan. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan member saya ada hantar satu kat saya. Syat tuan-tuan, Syat tunggu Syat. Syat tuan-tuan, saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Kenal tak benda ni apa dia? Kenal tak tuan-tuan? Ni Syat kita nak tunjuk. Kenal tak? Bukan setakat tanda tangan JKK zaman mereka. Baja keluaran peladang pun mereka bocap dacing. Skim baja padi kerajaan persekutuan. Peruntukan kerajaan dia berbubuh pacak dacing. Hak milik kerajaan. Hak milik kerajaan tapi bubuh apa? Barisan apa nama? Dia bubuh cap dacing. Tidak boleh dijual beli. Kenal tak? Kenal tak kenal ni? Saya nak tanya ni. Kenal tak kenal? Kenal tak kenal? Cap dacing. Bukti UMNO jaga bangsa Melayu adalah menggadaikan tanah Melayu sehingga tinggal 12% je sekarang. Itulah bukti UMNO sungguh jaga Melayu. Betul ya? Allah katakan JKK. Kita ada gambar macam-macam tuan-tuan. Baja pun. Selagi barang vintage. Barang vintage. Saya ada benda ni. Barang rare.
Barang rare ni tuan-tuan. Lepas ni orang-orang lama ni, pakcik-pakcik kita, ayah-ayah kita, tok-tok kita, dia tahu lah. Dia tahu lah baja ni. Dia tengok plastik baja tu pun dia gelak sampai nak terkeluar gigi palsu dah. Orang hak muda duduk di sini, dia tak kenal plastik baja ni. Dia tak tahu ni member saya hantar kat saya. Member saya hantar kat saya. Dia kata kat saya, Pi, ingat lagi dah dulu UMNO jaga orang Melayu je dah. Dia hantar kat saya gelak kat dia. Kak, pelahara jadah tu, saya kata dia. Dia hantar kat saya baru teringat balik, baja padi. Kan? Aduh, hai. Dia pun tak mau nak sedar, tu salah dia. Mana hilang dah, mana dia tadi? Aduh, sembang tadi. Kita tanya soalan tak susah pun pada dia mah. Aku tengok kuning baja tu naik keluar. Aduh. Fik, mereka nak kencing kita, Fik. Mereka ni, baru nak ni kan. Dulu saya ingat lagi nak pergi jual pakai kuning tu. Kena kalih logo belah dalam. Di kedai Wan Malaysia masuk-masuk muka Najib saja dalam tu. Tolong beritahu mana-mana orang pagur. Apa-apa bangunan yang ada apa benda ni. Tan Sri buat macam-macam tu yang apa nama. Masa dia Menteri Pertanian, apa dia buat tu? Bangunan apa yang expo dekat apa nama tu? Ya, Maib ke apa tu? Itu semua dia punya hasil dia tu, dia yang buat. Betul Fik, dewan bukan takat dewan orang ramai. Kemas pun dia buat harta mak bapak dia lah. Adika kemas tu. Tu pun dia buat harta dia juga. Hampir baja tu ada kat rumah ni, nak tengok ke? Boleh. Pakat-pakat share nanti. Kita buat barang res. Siapa ada simpan lagi. Mana tak boleh nak jawab. Senang tuan-tuan. Untuk nak jadi RVA. Untuk nak mengata orang tipu apa semua ni senang. Tapi nak bawa fakta ni susah. Nak bagi tahu UMNO ni jaga orang Melayu Allah susah. Susah nak jaga kau mana. Nak abang kata UMNO ni duk jaga Melayu Islam lah ni. Bukan UMNO, pemimpin dia tuan-tuan. Bukan UMNO. Ni ulang lagi sekali. Pemimpin dia ada sekarang ni. Zahid dengan Najib ni. Zahid kena kes apa Zahid? Yayasan Kabudi makan duit orang Melayu, makan duit harta Islam. Macam mana nak abang kata dia jaga Melayu Islam? Dia sendiri pun makan orang kata apa, harta orang Melayu dengan Islam. Najib Razak. Nak sedar apa? Dia jaga orang Melayu. Dia pun makan harta orang Melayu. Macam mana nak abang kata UMNO sekarang ni jaga orang Melayu? Nak mengata UMNO sekarang ni lawan dengan PH. UMNO sekarang ni MOU dengan PH. Ada rakaman suara Perdana Menteri call orang PKR, Zahid Hamidi runding dengan Anwar Ibrahim, jumpa dengan wakil DAP. UMNO sekarang bukan macam UMNO dulu. UMNO dulu dia tahu dah matlamat dia jelas. Dia lawan DAP, dia lawan PKR. Sebab dua-dua parti ni, ideologi mereka ni nak menidakkan Raja-Raja Melayu, nak menidakkan hak istimewa orang Melayu. Yang meragut nyawa orang Melayu. UMNO sekarang ni, apa yang mereka jawab? Orang kata apa? Politik ni, endemik. Boleh je kerjasama. Dengan DAP pun boleh juga kerjasama. Bukan ada masalah apa pun. Nampak tak tuan-tuan? Tentera bekerja 21 tahun, jawab awam sampai umur 60 tahun. Wakil rakyat kerja 5 tahun dah dapat pencen. Pencen 100%. Dia kena habang sesiap. Pencen 100%. Bukan pencen apa nama ni, bukan pencen 50%, 60%. 100% tuan pencen. Okey tuan, soalan apa lagi yang ada? Kita tengok Guni tu macam tengok Saka UMNO. Aduh. Isteri-isteri Okey, nak bisi boleh bisi dengan saya tuan. Yang mana nak mencerna idea ke pendapat ke boleh bisi dengan saya lah. Apa kita nak minta kepada orang Melaka, ingatlah tuan. Ingat mereka ni semua. Dulu nak dapatkan bantuan di sekolah kena pergi jilat dulu. Pengulu UMNO baru dapat bantuan. Betul? Itu memang hakikat dia lah.
Masa zaman Najib lebih kurang sama kan, lagi teruk daripada tu lagi dah. Lagi teruk lah. Kedai Wan Malaysia pun jahanam. Semua jahanam. Hak Berjaya Rosmah Mansur seorang kan. Akademik belah otak dia tu sekok lagi bangang. Ini orang kata apa? Ali UMNO sendiri yang mempertahankan Zahid dengan Najib. Nak kata kepala otak dia macam mana? Orang Melaka tak sokong PH. Sokong PH masalah. Sokong PH tu adalah masalah orang kata apa? Masalah hati dia lah. Masalah hati dia ataupun dia ni mungkin nak rasa orang kata apa? Negara Republik ni. Bila rasa negara Republik, barulah menyesal. Sebab itu dia nak sokong apa-apa parti pun kena baca matlamat dia tu. Kena baca matlamat dia tu apa benda mereka mau ni, apa maksud benda-benda yang mereka mau ni. Macam PH tuan-tuan, apa yang kita nak tunjuk sekarang ni DAP. Ni orang Melayu kita ni dia sokong, dia membuta tuli tu masalah kan. Dia tak faham langsung tentang kedudukan pemerintahan, ideologi dia tak faham. Lepas tu dia pun duk pergi sokong. Tak apalah kita sokong PH. Kita bagi undi pada PH. Dia bukan masalah apa. Masalah ideologi dia baru. Apa dia nak sebenarnya. Syafiq. Han tak jawab pun. Waalaikumsalam. Rizal Basirun. Saya dah jawab dah. Okey tuan. DAP ni dia nak apa sebenarnya. Adakah mereka ni nak orang kata apa, nak mentadbir negara kita ni untuk memajukan negara ataupun benda apa yang mereka nak. Ini yang kita kena baca, kita kena pergi tengok balik mereka ni nak apa. Apa mereka punya kemahuan mereka. Bila mereka dapat kuasa, apa benda yang mereka nak buat. Ni baca. Ni Perlembagaan Parti Tindakan Demokratik DAP ni matlamat dia. Matlamat dia. Perlembagaan Merdeka merupakan satu dokumen sekular yang mendokong prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, kedaulatan undang-undang dan penghormatan kepada hak asasi manusia serta merangkumi idea-idea kebertanggungjawaban, kesaksamaan, keadilan dan pemeliharaan martabat manusia. Ini nak sekular. Prinsip tersebut boleh memacu daya perpaduan dan penyatuan dalam masyarakat majmuk dari segi kepelbagaian kaum, agama dan budaya di tanah air kita. Dan juga di antara semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Bila kita cakap tentang sekular ni, apa makna sekular ni? Ni kena baca ni. Kena baca lah apa makna sekular ni, nampak ni. Mengesahkan lagi dan memulihkan Perlembagaan Malaysia kepada rangka kerja sekular yang asal. Itu sebagai sistem undang-undang tertinggi negara yang menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan memberi hak yang sama kepada setiap rakyat Malaysia. Apa makna sekular? Lepas tu apa lagi mereka mau? Lepas tu mereka mau kepada apa lagi? Mereka nak kepada okey. Mereka nak kepada negara integrasi macam Indonesia tu. Memupuk integrasi kebangsaan dengan Sabah dan Sarawak, mengiktiraf hak-hak istimewa kedua-dua negeri tersebut serta memupuk semangat kebangsaan perpaduan di antara semua kaum bagi melahirkan identiti bersama rakyat Malaysia yang bersatu padu. Lepas tu apa lagi mereka nak? Mana dia nak? Okey. Mereka nak pengiktirafan ke atas semua bahasa. Mempertahankan dan menjunjung kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menjamin kewajipan dan hak untuk mempertingkatkan status, berkembangkan, mempelajari dan menggunakan bahasa-bahasa ibunda yang lain, termasuk bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa asal. Nak iktiraf bahasa Cina, bahasa ni dan sebagainya. Lepas tu dia nak apa lagi? Okey. Menubuhkan konsep demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi sosial di Malaysia menerusi perjuangan sistem parlimen berperlembagaan. Yang ni kita kena tanya dari kita ni. Tahu tahu ataupun tak tahu. Tanya apa makna sekular, apa makna demokrasi sosial, apa makna integrasi nasional. Yang ni kena baca ni. Apa makna negara integrasi?
Apa makna demokrasi sosial? Apa makna sekular? Yang ni kena baca semua. Itulah matlamat dia apa. Ini adalah matlamat perjuangan DAP. Lepas tu kita nak abang apa? Pakatan Harapan ni akan memperjuangkan hak istimewa orang Melayu. Dia nak memperjuangkan hak istimewa orang Melayu atas tujuan apa? Matlamat dia bukan arah tu. Pakatan Harapan akan mempertahankan bahasa Melayu. Pakatan Harapan akan apa? Akan mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu. Macam tu. Pakatan Harapan akan mempertahankan agama Islam sebagai agama ni persekutuan. Tu semua. Logik dia akan lah hantar. Buta lah Fik orang yang sokong mereka tak nampak yang berlaku di sekeliling. Ijan salam nak masuk. Betul tu. Nanti masuk BC. Apa makna sekular tuan-tuan? Suruh ni orang Pakatan Harapan terangkan kat kita. Apa makna dia? Sekular ni apa makna? Sosial Demokrat ni apa makna? Suruh terangkan kat kita. Jadi orang yang ada ilmu dia tahu lah kan. Dia tahulah ideologi mereka ni adalah ideologi nak lawan dengan raja-raja Melayu. Ideologi nak lawan dengan hak istimewa orang Melayu. Ideologi nak lawan dengan Islam sebagai agama persekutuan. BN banyak jasa pada diriku. Jasa tak mana tak tahu. Untuk dia seorang punya jasa lah. Orang lain kita tak nampak. Hilang suara. Biar betul hilang suara. Tersilap Fik. Ya. Ingatkan betul-betul nak masuk MyVC. Silap hilang suara. Okay, yang mana yang nak berbisi dengan saya boleh lah. Nanti aku nak bincang tentang apa makna sekular apa semua ni boleh lah. Mai kita bisi kan. Allah duk sibuk pasal 500 yang keluar. 400 keluar tu. Dia pun tak bisi pula. 400 keluar. UMNO 400 keluar kan. Beza 100 ya. Ni baru register semalam. 140 orang macam mana pula. Untuk kroni, untuk selamat. Harap-harap orang Melaka tak tepu lah. Jangan asyik harapkan. UMNO sekarang politik dah berubah. UMNO hanya untuk kroni, hanya untuk selamatkan orang atasan. Rasuah jadi amalan, betul ya. Aku tengok live Anwar Ibrahim. Pulun kayuh beca tadi Fik. Dia nak pulun kayuh ke apa, kayuh ikut suka dia lah. Serah kat rakyat lah nak pilih siapa. Sebab tu apa yang kita buat kat sini Pakcik adalah untuk bagi penerangan kepada rakyat supaya rakyat ni dia ada ilmu sebelum dia mengundi. Pada happy saja bacalah parti lain pula. Oh ada banyak parti Fahmi ni ya. PKR ideologi dia apa? PKR punya ideologi apa? Pluralism, ultra liberal, sosialis. Lepas tu apa lagi? Aduhai, nak lawan dengan kita juga tu, nak lawan dengan kita. PKR, presiden dia memperjuangkan agama, orang kata Tuhan tuan-tuan. Tuhan bagi semua agama adalah serupa. Maknanya plural lah. Maknanya mana-mana anutan agama itu serupa. Dan mana-mana Tuhan bagi kepercayaan agama itu adalah serupa. Itu pluralism. Lepas tu apa lagi? Menyokong kepada ultra liberal. Sudut kebebasan yang berlebihan. Lepas tu apa lagi? LGBTQ. Lepas tu apa lagi? Aduhai, suara tak ada. Kita aduhai. Dia kalau yang berhaluan kiri ni, dia boleh duduk haluan kiri juga. Dia tak boleh main dah. Dia tak mungkin lah. Tiba kanan. Mana boleh duduk sekali. Sebabkan ideologi dia serupa yang dia boleh duduk sekali tu. Idris bin Zainal